Baik, Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga ya. Uh, Maaf ya, saya demam sikit. Uh, uh, tapi Alhamdulillah lah, saya dah check dan negatif lah. Negatif COVID. Ini memang sebab tak cukup tidur. Okay. Baik. Esok rakyat Johor akan menghadapi pilihan raya. Pilihan raya ini tidak sepatutnya berlaku. Malah banyak pilihan raya tidak sepatutnya berlaku, tetapi dilakukan semenjak langkah Sheraton kerana kemaruk kuasa dan kedudukan pihak-pihak yang berkait kerajaan, khususnya Barisan Nasional. Dan salah satu PRN yang tercetus disebabkan kemaruk kuasa mereka ni adalah PRN Johor. Baik, apa pun, esok rakyat Johor akan keluar mengundi. Dan saya diminta untuk apa orang kata, meramalkan keputusan PRN Johor. Jadi saya membuat keputusan dari awal lagi tidak akan meramalkan keputusan ini. Sebabnya keputusan PRN Johor tidak mungkin dapat diramalkan dengan tepat oleh mana-mana pihak. Sebab muncul satu kumpulan baru, alternatif, ya, iaitu Pejuang Warisan. Dan juga dalam keadaan kita dilanda krisis kesihatan dan sebagainya, dalam keadaan ada pelbagai SOP, dan pada masa yang sama wujud alternatif ini, dinamik politik, dinamik kempen semuanya sudah berubah. Dan kemudian ada undi 18 ya. Maknanya umur 18, 19, 20 tahun ni ada satu pertambahan dalam bilangan pengundi. Jadi memang tidak ada sesiapa boleh ramal keputusan sebenar PRN Johor. Jadi jika ada mana-mana pihak yang meramalkan, macam BN Zaid Hamidi, kita pasti menang majoriti, cuma nak cuba dapat 2/3, itu antara sama ada keyakinan beliau ataupun propaganda beliau. Dan kita lihat BN banyak main propaganda barisan ya. Saya dah buktikan propaganda Najib pergi ke tempat-tempat di mana sedia ada ramai orang dan berpura-pura seolah-olah ataupun menimbulkan persepsi. Dia sebenarnya dia tak menipu, tapi menimbulkan persepsi bahawa semua orang tu datang jumpa dengan dia. Kemudian pergi langgar event Cina, masuk tokong tanpa dijemput, sampai Presiden Persatuan Cina Johor pun dah menyuarakan rasa kesal dia. Ramai pihak yang suarakan rasa kesal. Tempat tu memang ada keramaian orang Cina, tapi Najib langgar. Jadi mesti orang yang ada kat sana bersalam-salam. Bila letak gambar dekat Facebook, cara kenyataan dia diolah seolah-olah beliau popular, semua orang ada di situ untuk berjumpa dengan dia. Jadi persepsi propaganda ni dimainkan. Semalam ada satu event, Najib buat beberapa posting, gambar, video, ramai orang. Saya kira lebih 100, mungkin 200 lebih. Ramai orang. Dengan benda ni ditularkan oleh laskar-laskar cyber pro Najib. Full house, Cina full house dan sebagainya. Tapi bila saya teliti gambar-gambar tu, majoriti yang ada dekat situ bukannya Cina. Memang ada Cina, tapi majoriti bukan Cina, majoritinya Melayu dan ramai orang MCA. Kemudian dengan kajian lanjut, saya difahamkan jugalah daripada sumber, banyak juga laskar cyber. Jika dah ada beratus-ratus laskar cyber, jika kerah separuh daripada laskar cyber tu pun dah full house, kemudian banyak baju biru, kita pun tahu BN kerah jentera untuk PRN Johor ni luar biasa. Dia kerah jentera sampai dari negeri-negeri lain pun turun ke Johor.
So memang nak timbul persepsi ni memang cukup mudah bagi dia. Tetapi timbul persoalan, adakah persepsi ini akan berjaya dan diterjemahkan kepada undi? Itulah yang saya nak lihat, ya, dan saya berharap rakyat Johor tidak tertipu dengan permainan persepsi ini, sebab selama ni dalam sejarah tanah air kita, pilihan raya ni banyak kejutan sebenarnya. PRU 14 satu kejutan. Okey, pada tahun 1999, tak silap saya lah, 95 ke 99, saya lupa. Saya lupa ya, 95 ke 99. Masa tu ada semangat 46 dan sebagainya. Pada ketika itu ura-ura semangat akan sapu, ya, dan pembangkang akan sapu. Kira barisan gone lah. Kalau ada kempen Barisan Nasional di sebelah jalan sini, merentas jalan tu ada lagi satu kempen pembangkang. Kemah pembangkang penuh, sebab kempen pembangkang tu dah jadi sensasi, ya. Orang berteriak, menyokong, bertepuk tangan. Kemah excuse me, minta maaf ya, saya sakit, minta maaf. Jadi kemah BN kosong. Makcik-makcik, pakcik-pakcik tua yang ada kat sana. Bukan satu dua tempat, banyak tempat. Macam pesta kemah pembangkang. Tetapi saya lupa 95 ke 99. Tetapi Barisan Nasional tiba-tiba bila keputusan keluar, dia menang majoriti yang luar biasa. Bukan 2/3, lebih dari itu, 4/5 saya rasa. Lebih menakjubkan kemenangan Barisan Nasional. Jadi sensasi itu memang orang akan turun, sebab macam pesta. Kalau esok saya jumpa Jolo mana-mana, dia bagi ucapan, ramai akan berkumpul, orang akan berteriak dan sebagainya, sebab dia dah jadi sensasi. Adakah itu akan diterjemahkan kepada undi? Itu belum pasti. So perkara tu pernah berlaku. Perkara tu membuktikan bahawa orang yang turun, ya, dalam kempen-kempen ni tidak semestinya akan diterjemah kepada undi. Sudah pastilah orang yang masuk kemah pembangkang tu, kalau siapa-siapa tanya, anda akan undi pembangkang? Ya, saya akan undi pembangkang. Takkan hang pergi tempat musuh, lepas tu hang depan musuh kata aku memang menentang kau, silap-silap kena pukul. Jadi dia masuk kemah pembangkang, sudah pasti dia berteriak macam pembangkang. Tapi keputusan totally berbeza. Pembangkang kena belasah kau-kau. Pada 95 ke 99 saya lupa. Jadi tidak semestinya satu perhimpunan sensasi diterjemah kepada undi. Dan ini terbukti sebab data-data banyak pilihan raya mencurigakan. Sebabnya banyak pilihan raya kecil yang berlaku memihak kepada BN sebab peratus yang keluar rendah sebab COVID. Kemudian di Melaka berlaku boikot besar-besaran pengundi, semestinya ia memihak kepada BN. Sebab dan Melaka tak ada alternatif. Jadi satu-satunya data yang kita ada untuk menunjukkan sensasi bosku ni, fenomena bosku ni memang boleh tarik ramai orang, tetapi gagal terus diterjemah kepada undi adalah pilihan raya kecil Cini. Dan Cini adalah kubu kuat Najib sebab dia terletak dalam Parlimen Pekan. Jadi kalau kita lihat keputusan Cini, kita lihat undi yang diraih oleh calon BN, kemudian kita banding dengan undi yang diraih oleh calon BN dan juga calon PAS pada PRU 14, ya kena gabung ya. Sebab apa? Di Cini, di PRK Cini ada muafakat nasional. Jadi orang-orang PAS, pengundi PAS akan sokong pengundi UMNO. Jadi kalau betul-betul nak banding, kita kena banding undi yang diraih oleh calon UMNO di Cini pada PRK Cini dan bandingkannya dengan jumlah undi yang diraih oleh calon UMNO dan PAS pada PRU 14. Kita dapati ada penurunan peratus undi Melayu terhadap
UMNO sebanyak 10.1%. Itu menunjukkan prestasi BN bukan hanya menurun, kubu kuat Najib sendiri yang sepatutnya fenomena bosku ni menunjukkan satu gelombang yang luar biasa yang boleh diterjemah kepada undi, gagal. Nah, ini sekaligus membuktikan bila anda sudah jadi satu fenomena, sudah jadi satu sensasi, memang boleh tarik ramai orang datang ke kemah. Tapi bila nak pergi mengundi, orang akan berfikir berkenaan dengan masa depan dia, masa depan dan sebagainya, ekonomi dia, negeri dan sebagainya. Jadi itu yang sekarang menjadi persoalan di Johor. Adakah orang akan termakan dengan permainan persepsi BN? Memang luar biasa. Banyak event tu adalah gabungan, adalah dihadiri banyaknya oleh Laskar Cyber dan jentera-jentera, termasuk jentera dari negeri lain, untuk timbulkan persepsi. Okey, adakah persepsi ini akan diterjemah kepada undi? Ini yang kita nak lihat. Jadi ramai-ramai kena keluar mengundi di Johor, tapi angka kes COVID ni tiba-tiba melonjak naik. Tak tahulah, tiba-tiba dah dekat pilihan raya melonjak naik. Sebenarnya orang tak payah takut. Pakai mask, turun, SOP memang ketat dekat kawasan mengundi, tak ada masalah. Semua boleh turun mengundi. Tetapi jika peratus yang mengundi rendah seperti di Melaka, maka PRN ni keputusan dia boleh tolak tepi. PRU 15 memang dijangka ramai orang akan turun sebab orang tertunggu-tunggu PRU. Tapi kalau PRN ni tak ramai yang turun, siapa menang ke apa saya tak kisahlah, boleh tolak tepi. Tapi apa pun sukar nak ramalkan. Sebab banyak pihak dia tembak dalam gelap. Itulah tajuk kita. BN pun dia main persepsi, tapi sebenarnya dia tembak dalam gelap. Dia dah terdesak, jadi dia harapkan persepsi ni boleh diterjemah kepada undi. Adakah dia akan berjaya? Mungkin ya, mungkin tidak. So inilah yang kita nak lihat. Dan andai kata ramai keluar mengundi, syarat saya, keputusan ni saya akan terima jika 85% atau lebih keluar mengundi. Ini syarat saya. Kalau kurang, sorry lah. Okay? Alright. Adakah BN bermain kotor? Bagi pendapat saya, ya. Ismail Sabri umum 1 April Singapura kita boleh ulang alik kan. Mengapa tunggu 1 April? Kalau dah 1 April, buatlah sekarang. Jadi saya difahamkan beribu-ribu pengundi bangsa Johor yang bekerja di Singapura tak boleh balik undi. Bagi saya lah, peribadi saya lah, itu dah main kotor. So cut off point saya 85%. Kalau kurang dari 85% keluar mengundi, bagi saya keputusan ni saya tak layan lah. Tak kira siapa menang lah, saya tak layan. Analisis saya tetap akan buat, tapi saya tak layan lah. Tapi dia kena 85% atau lebih keluar mengundi. Dan jika 85% atau lebih keluar mengundi, tidak kira apa keputusan dia, anda perlu terima keputusan tu. Semua parti perlu terima keputusan tu. Dan mana-mana kesilapan, belajar dari kesilapan tu, belajar dari pilihan raya ni, supaya boleh perbaiki strategi menjelang PRU 15. Jika permainan persepsi palsu BN berjaya diterjemah kepada undi, fikir-fikirkanlah parti-parti lain di mana silap engkau. Jika permainan persepsi palsu BN tidak berjaya diterjemah kepada undi, BN pula kena fikir. Mungkin rakyat dah cukup matang boleh nampak permainan persepsi palsu Barisan Nasional. Jadi apa pun, jika 85% atau lebih keluar mengundi, keputusan PRN Johor akan memberikan kita satu bayangan kasar perkara-perkara apa yang mungkin berlaku di PRU. Keputusan PRN Johor tidak membayangkan, mencerminkan apa yang akan berlaku di PRU. Memang pilihan raya negeri dengan pilihan raya pusat tak sama, tetapi ia memberi satu bayangan kasar. Apa yang
mungkin boleh berlaku, dan supaya parti-parti yang kecundang ataupun kena teruk ataupun tidak berjaya boleh melakukan perubahan. Okey. So jangan kecewa, tapi apa pun saya tidak akan buat ramalan. Dan jangan megah diri. Kalau UMNO menang selepas ni, jangan megah diri. Kalau Pakatan menang, jangan megah diri. Kalau Pejuang menang, jangan megah diri dan sebagainya lah. Jangan megah diri. Sebab pilihan raya ni tak ada siapa yang tahu keputusan dia. Okay. Dan jangan putus asa, khususnya Pejuang. So saya harapkan rakyat sedar dan mengundi alternatif, iaitu Pejuang dan Warisan. Sebab di Johor lah ni adalah alternatif dia, kuasa ketiga dia adalah Pejuang dan Warisan. Saya harap ramai akan turun mengundi, lebih 85%. Ya. So ini adalah untuk masa depan anda. Sebab anda sudah ditipu kiri kanan oleh UMNO, oleh Perikatan, Pakatan pun. Ya. So saya harap rakyat buka mata dan sedar bahawa anda telah ditipu. Kononnya barisan balik, ekonomi akan bertambah baik. Bukti dah ada depan mata. Sebelum PRU14, ekonomi merudum sebab barisan, sebab Najib. Kos sara hidup menggila sebab barisan, sebab Najib. Lah ni barisan kembali mentadbir, kos sara hidup sekali lagi meningkat, malah lebih teruk dari dulu sebab Najib. Walaupun Najib bukan Perdana Menteri, tapi dialah de facto Presiden Barisan Nasional. Dialah yang mengawal naratif Barisan Nasional di media sosial. Ya. Kos sara hidup melonjak balik. Ekonomi dah teruk gila bawah kerajaan ni. Kerajaan ni kerajaan UMNO. Jadi bukti di depan mata. Tapi adakah anda akan terbeli persepsi yang dimainkan? Oh, naratif yang dimainkan, dilontar-lontarkan. Oh, rakyat rakyat rindu zaman BN. Persepsi naratif palsu ni. Adakah anda akan termakan dengan naratif palsu ni? Kita lihat. Jangan lupa ya, pelabur dah sedia takut dengan negara ni, melihatkan satu parti di mana orang yang dituduh jenayah dilepaskan. Parti pula dipimpin oleh seorang yang banyak kes jenayah. Kemudian parti ini mendewa-dewakan seorang pesalah jenayah yang di seluruh dunia nama dia dah busuk sebab dia mengepalai satu syarikat yang terlibat dalam penyelewengan dana, kecurian dana berbilion-bilion US dollar. Orang gelak, satu dunia gelak dekat negara ni, dekat Najib. Dan bila mereka melihat parti ini cuba kembali, memang dah kembali berkuasa, mereka lagi takut. Bila mereka lihat pesalah ini cuba balik nak jadi Perdana Menteri, mereka makin takut. Jadi jika mereka ni kembali berkuasa lepas PRU, bukan PRN, ekonomi kita akan mudarat lagi. Dah setia mudarat, akan mudarat lagi. Kehidupan anda tidak akan bertambah baik. Dan anda perlu tanggung keseksaan ini untuk tempoh 5 tahun lagi. Jangan lakukan kesilapan. Baik. Inilah mesej saya. Ya. Dan saya ada satu pengumuman. Pada pukul 9.30 malam ini di Facebook Dialektika TV, ya, selepas live, jika anda menonton live ini, dan jika anda menonton live ni sebelah malam, maknanya anda sedang menontonnya di YouTube Regi J. Siri Taudin. Sebaik selepas video live di YouTube Regi J. Siri Taudin yang akan bermula pada pukul 9, anda terus beralih ke Facebook Dialektika TV pada 9.30 malam, di mana saya akan menjadi panel bersama, ya, dalam satu diskusi saat-saat akhir sebelum PRN Johor. Dan panel bersama saya, ya, saya seorang ahli panel dan seorang lagi adalah daripada Institut Darul Ehsan. Ya.
Jadi ini adalah satu sesi yang menarik dan saya galakkan anda pada pukul 9.30 malam terus ke Facebook Dialektika TV. 9 malam di YouTube Jagi Jesiri Taudin, 9.30 malam di Facebook Dialektika TV. Beramai-ramai pergi sana sebab ianya perbincangan yang menarik dan ada perkara-perkara tertentu yang ingin saya ketengahkan. Jadi sehingga kita berjumpa malam ini. Assalamualaikum. Ada soalan tak? Mustafa Mus, Pak Mail umumkan pembukaan sempadan bermotifkan politik, sedangkan Pak Mail tidak pun berbincang dengan Singapura. Singapura masih tidak bersedia untuk buka sempadan kepada Malaysia. Tak nampak kelibat Rosmah, rambut dah gugur ke? Saya difahamkan Rosmah dah, kalau lihat lama lah, tak nampak kan. Disebabkan rakyat cukup benci dengan Rosmah, saya difahamkan dah lama, setahun lebih, 2 tahun lebih dinasihatkan untuk tidak muncul bersama dalam kempen bosku. Saya difahamkan benda tu lah. Tapi bila anda undi BN, anda dapat package Najib Rosmah lah. Okey. Amro Ismail, harap rakyat Johor pandai memilih esok, jangan terpedaya dengan kata-kata pengkhianat perompak setakat RM50. Saya difahamkan, benar atau tidak saya tak tahu, tetapi sebenarnya ada sumber lah, tapi saya tak nak dedahkan lah. Ada politik wang di hulur sana sini, tak tahulah. Kalau orang pandai, dia ambil je wang tu, tapi jangan undi BN lah, untuk masa depan anda. Dari Ahmad, bolehkah kita undi jika kita ada COVID? Ini jika anda positif. Secara peribadi, jika anda positif lah. Actually benda ni saya tak nak komen lah. Anda rujuk kepada KKM. Satu saya nak komen. Satu saya nak komen. Kalau kita lihat KKM dan sebagainya, SOP kehidupan biasa orang tu, boleh pergi makan, boleh pergi, boleh hidup macam biasa lah. Boleh pergi pasar pun orang sesak, boleh pergi kedai makan, duduk, macam-macam boleh buat. Tapi bila sampai pilihan raya, yang ni tak boleh, yang itu tak boleh, yang ini tak boleh, yang itu tak boleh. Pelik mereka buat seolah-olah virus ni dia pandai pilih mana nak serang, mana tak nak serang. Tak masuk akal SOP yang dibuat ni untuk pilihan raya. Baharin Abu Bakar, jika UMNO menang, peluang untuk mereka tinggi menghabiskan duit rakyat dan level kenangan meningkat. Apa pun keputusan PRN selalunya tidak sama dengan keputusan PRU. Sebab PRN pertimbangan kenegerian, PRU pertimbangan negara, persekutuan. Biasanya PRN berlaku serentak dengan PRU. Bila berlaku serentak dengan PRU, orang-orang negeri juga akan memberi tumpuan kepada isu-isu negara, isu-isu kerajaan pusat. Dan bila orang beri pertimbangan kepada isu-isu pusat, maka sukar bagi BN menang. Memang kita jangka BN tidak mungkin boleh menang PRU. So, untuk memastikan dalam PRN isu-isu pusat tidak jadi pertimbangan, mereka sengaja asingkan. Disebabkan itu, di pusat kerajaan gagal banyak, kita seksa sebab banyak perkara-perkara tidak betul, 1MDB dan sebagainya. Tapi di peringkat negeri, PRN negeri, benda-benda tu kurang impak dia.
Sebab itu mereka asingkan. Ya, itu anda perlu faham. Okey, baik. Saya tidak ingin membuang banyak masa lagi. Jadi kita berjumpa balik 9 malam di YouTube Regi J. Siri Taudin dan 9.30 malam di Facebook Dialektika TV. Sehingga kita berjumpa. Wassalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.